26 sehingga 30. Apakah faedah? Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Setakat tu dulu. Dia sepatutnya kalau baca terus, wa yabqa wajhu. Segala yang ada di muka bumi ini akan binasa. Kata di ulama tadabbur, al-hassu 'alal ibadati. Ayat ini menggalakkan kita melakukan ibadat, wa sarfiz zamanil yasir ila ta'ah, dan kita tumpukan masa yang sedikit Allah beri ni lakukan ketaatan. Jadi kata orang al-ilm masa yang peluang yang kita ada ni sikit yang masa Tuhan bagi, kita tumpukan kepada ibadat kepada Allah, lakukan kebaikan. Untuk apa? Sebagai persiapan pada kehidupan abadi yang panjang, yang kekal di akhirat nanti. Ya, maka janganlah kita sibuk dengan benda yang fana ini, meninggalkan benda yang kekal, rugi kita di situ. Dan dalam ayat ini juga faedah juga kita ambil, al-man'u minal wusuqi bima yakunu lil mar'i. Tak usahlah kita terlalu percaya kepada apa yang kita miliki sekarang, sebab semua nikmat ini akan hilang, nak ke tak nak. Sebagaimana yang selalu disebut oleh Abu Anas, kita dengan dunia sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Dua ya. Kita tinggal dunia, mana kita dah mati. Dunia tinggal kita, mana benda tu rusak, habis. Jadi kita jangan duduk, oh tak apa, aku banyak harta, aku banyak kawan, ramai anak cucu. Tak usah fikir. Kita fikir kita keseorangan akan masuk dalam kubur. Paling tinggi cucu pun anak cucu nak suruh masuk dalam kubur tu payah, bagi tolak sana. Akhir kali ustaz lah masuk. Aku bukan pok aku, kau lah masuk. Ustaz bolehlah guide, nak tunjuk cara-cara, tapi anak cucu nak masuk dalam dalam kubur payah. Waktu ke bumi sahabat kita tu, ana pergi ke kubur, tika bantal hok duk pelapik atas keranda tu digulung buat balik. Kata nak pergi mana tika tu? Dia kata ni hak hamba, hak rumah ni, mana nak klik semula. Kita kata anak cucu ni tika pun tak beri ke anak ayah dalam kubur. Yang adanya kita duduk atas tanah, duduk atas bumi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kita balik semula ke tanah, tika pun tak beri, bantal lagi tak bagi. Yang adanya kita dengan amalan kita. Sebab itulah Ibnu Umar, dia tengok orang pacok tanam pokok atas kubur, buat binaan, nak suruh kubur ni teduh. Ibnu Umar kata apa? Tuzilluhu amaluhu. Yang meneduhkan orang ni bukan pokok, bukan bangunan besar-besar seperti yang dibuat atas kubur-kubur wali-wali yang dikatakan itu besar-besar, dia punya banyak binaan. Yang meneduhkan mereka amalan dia, bukannya pokok, bukannya binaan. Sebab itu Nabi kita larang buat binaan di atas kubur. Allahu Akbar. Dan ayat ini yang sama juga, kullu man 'alaiha fan, juga al-amru bis sabri, arahan supaya kita bersabar. Mana kalau kita kena ujian, kena bala, kena apa-apa, sabar. Bala ni akan hilang, sekali ngawak pun akan hilang. Tak ada daripada dunia ini. Sabar. Allahu Akbar. Dan ayat ini juga mengajar kepada kita supaya ikhlaskan ibadat kepada Allah. Jangan duduk jadi mengampu pada pemimpin-pemimpin yang akan merusakkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah hari ini banyak sekali, saya terpaksa kena gabung-gabungkan dan jadi nombor 2. Yang kedua, Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan. Anna dunia ini khuliqat lil fana. Dunia ini diciptakan untuk rusak. Ma khuliqan nasu lil baqa' fid dunya. Dan manusia juga tidak dicipta untuk kekal atas dunia. Dunia lama sikit nak rusak, tapi manusia lagi cepat. Ada orang 50, 60, 70, paling lama-lama 90 tahun, 100 tahun. Zaman kita ni, zaman Nabi Nuh ramai lagi.
Itu je. Yang pentingnya manusia di dunia ni dicipta untuk rusak, manusia duduk atas dunia juga diciptakan untuk rusak. Fun. Kata Imam Asy-Sya'bi seorang ulama salaf, dia kata apa? Idza qara'ta, bila kamu baca ayat kullu man 'alaiha fan, mu jangan berhenti. Fala taskut hatta taqra wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kena sambung lagi. Sebab apa? Sebab semua dunia ni akan binasa, berhenti sekali. Hak comelnya, semua dunia akan binasa illa yang kekalnya Allah Azza wa Jalla. Barulah dia panggil al-ikhbar bi fana'i man 'alaiha, menceritakan rusaknya semua dunia ini, yang kekalnya iaitu Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi ayat ini dibawa untuk memuji Allah Azza wa Jalla yang kekal, yang berkuasa, yang maha bijaksana, iaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun manusia diciptakan untuk dibinasakan, diciptakan untuk dibinasakan. Tadi kita dah sebut tentang man, kullu man. Kenapa digunakan man? Sedangkan man itu lil uqala, untuk orang berakal. Tapi yang binasanya semua sekali, bukit bukau, hayawan. Maka ulama katakan, yang ulama lughah kata, yang bernapak manfaat daripada ayat ini man, dia orang yang berakal. Yang kedua iaitulah dia panggil taglib. Kalau kumpul akal dengan tak akal, kita guna yang berakal lah. Kita bercakap dengan orang berakal. Yang lain itu menumpang sama. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut tentang ayat arahan, dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Jarang dia ulang balik ya ayyatuhal mu'minat, wahai orang perempuan. Sebab bila sebut laki-laki, perempuan masuk bawah. Bila sebut orang berakal, orang tak berakal, apa mati sekali. Itu. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram dalam ayat ini. Nanti ujung ayat tu, ayat 78 surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Tuan-tuan nak bahas sini ke nak bahas di ujung sana? Kita boleh tengok dua-dua, nak sini ke nak ujung sini. Tengok dia kata apa? Ya baqa wajhu rabbika zul jalal, bagi depan, wow. Di ujung nanti 78, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Za, ya, baris bawah, zil jalali wal ikram. Ya duduk iskal. Orang duk mikir kenapa sekali zu sekali zi. Ni bahasa Arab. Kita kan jawapan dia lianna zu, ayat ni, ayat yang kita baca hari ni, ayat 27 ini, dia panggil sifatun lil wajhil ladzi, sifat kepada wajah. Huwa fa'ilul fi'li yabqa wajhu. Yabqa wajhu. Maka dia panggil zul jalali wal ikram. Itu baris depan. Adapun zi, ayat 78 nanti, sifatun lirrabb, sifat bagi Allah Azza wa Jalla, bukan sifat bagi isim, bagi nama. Li'anna al-isma la yusaf, nama tidak disifatkan. Maka sifat bagi zat, bukan sifat bagi isim. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Maha suci Allah, maha tinggi, maha berkat Allah Ta'ala, yang mempunyai kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Faqala, itu dia panggil perbezaan dari sudut bacaan. Maka ulama tafsir kata itu perbezaan zu dengan zi. Satu lagi dia kata zil jalali wal ikram faidatun annahu dakhala fil jalali jami'us sifat, masuk kepada al-jalal, keagungan Allah Ta'ala itu semua sifat-sifat yang kembali kepada mengagung dan menyucikan Allah Ta'ala daripada segala perkara yang kurang. Wal ikram, masuk kepada sifat kemuliaan, sifat keindahan, kecantikan, kepujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita break situ.
Takut pencatat pun tak sempat nak tulis ni. Kita pergi kepada yang keempat, faedah yang keempat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua yang di langit dengan bumi minta dengan Allah. Setiap masa Allah Ta'ala menjalankan apa yang telah dirancangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan dilalatun ala taqdiril yaumi. Ayat ini menunjukkan takdir harian. Kita ni ada takdir umum, qada dengan qadar, itu dah selesai dah. Sebelum diciptakan makhluk ini 50,000 tahun sudah sulis. Maka ada takdir sanawi, setahun akan diberi kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Yani at-taqdirul yaumi dipanggil takdir harian. Apa yang akan berlaku pada hari ini? Hari apa hari ini? Isnin 31 Oktober 2022. Jadi itu yang dipanggil kullu yaumin huwa fi sya'nin. Jadi ada Allah Taala hari ini dia kayakan orang, dia miskinkan orang. Ada orang yang dia sihat, ada orang yang sakit. Ada orang keluar hospital, ada orang yang masuk hospital. Ada orang yang keluar kubur, tak ada keluar kubur. Ada orang yang masuk kubur, ada orang yang keluar daripada perut mak dia. Jadi itulah dia panggil takdir yaumi. Maka ayat ini menunjukkan bahawa manusia semua itu berhajat kepada Allah dengan doa dia, dengan munajat dia, dengan amalan dia. Kita semua kita ni kena berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Maka orang yang Allah Ta'ala terima bukan makna kemuliaan bagi orang tu. Allah Ta'ala tak terima doa bukan makna hina bagi orang tu. Tengok baik-baik dia punya perbincangan. Ulama kata wal yu'lam anna ijabatallahi lisailihi. Kadang-kadang Allah Ta'ala perkenankan doa orang ni. Dia nak kaya jadi kaya, dia nak pengikut ramai jadi pengikut ramai. Bukan makna itu kemuliaan total, tidak. Ada kalanya dia beri istidraj. Amal istidraj Allah beri pada dia supaya dia makin takabur, makin jauh daripada Allah. Nauzubillah. Itu yang kita bimbang. Wa yakunu man'uhu, ada kalanya Tuhan tak bagi doa kita li karamatihi alaihi wa mahabbatihi lah. Kita minta satu benda, Tuhan tak bagi. Sebab apa? Tuhan sayang dengan kita. Saya minta ya Rabbi nak kaya, nak kita punya bisnes naik mendadak zub. Kita masuk pilihan raya, kita menang majoriti besar contohnya. Ada parti mana kita masuk menang belaka, maka kita mungkin kalau Tuhan beri, kita akan jadi takabur. Maka man'ahu li hubbihi, Allah Ta'ala tak beri kerana dia sayang kepada kita supaya kita tidak rusak. Kita kata subhanallah. Minta je dengan Allah, minta. Kalau Tuhan tak bagi jangan kecewa. Tuhan tak sayang aku, tak mustajab doa aku. Allah kata ud'uni astajib lakum. Mau doa aku perkenan. Cuma cara Tuhan Allah Ta'ala terima doa tu 3 cara. Sama ada dia beri selalu sekarang kita minta, satu, kita gembira lah dengan itu. Ataupun Allah Ta'ala tukar hak kita minta dia tak beri, tapi dia beri hak lain yang lebih baik. Ataupun tak dapat semua atas dunia ni, beri pun tidak, tak beri pun tidak, tapi semua doa kita tu menjadi aset besar untuk menerima pahala di akhirat. Alhamdulillah. Yang kelima, kita tamatkan dengan ayat kita ni, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Ta'ala melunaskan, melaksanakan apa yang telah dirancangkan. Timbul lagi soalan. Dalam hadis Nabi kata jaffatil aqlam, pena yang menulis tentang takdir telah selesai, suhuf telah dilipat, mana sudah tu cukup, perancangan telah buat. Apa maksud ini? Apa maksud kullu yaumin huwa bi sya'nin? Setiap hari Allah Ta'ala laksanakan apa, baru nak rancang? Tidak, rancangan sudah berlaku, tapi pelaksanaan, betul. Maknanya melaksanakan apa yang sudah ada. Ai syu'un yubdiha wala yabtadiha. Tulis Quran Arab. Yubdiha wala yabtadi. Allah Ta'ala zahirkan apa yang telah dirancang, bukan baru merancang. Yubdi wala yabtadi. Mana bukan baru nak mula, tapi menzahirkan apa yang sudah ada dalam perancangan.
Wa qala Al-Husain ibn al-Fadli, seorang ulama salaf, dia kata Al-Husain ibn al-Fadli dia kata huwa sauqul maqadir ilal mawaqit. Maknanya takdir Allah Ta'ala itu yang telah rancang dulu, sekarang hari ini dilaksanakan apa yang sudah ada. Manakala kita kata bajet sudah ada, tapi hari ini hari pelaksana. Itu maksudnya kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah Ta'ala setiap hari melaksanakan apa yang sudah dirancang. Baiklah, tamatlah kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 31 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.